tu kita kena faham, kita bersama kerana Allah dan berpisah pun kerana Allah. Begitu juga apa yang berlaku pada keadaan sekarang yang kita sebut dengan penyatuan ummah. Nah, ada otai-otai lama, oh, apa ni tindakan ni, sama balik ni. Nah, kan musuh tu. Dia kata, aku kalau mati duduk balik memang aku tak siap ludah. Dia kata, oh, marah sungguh. Ada saya jumpa. Nampak? Sebab tu kita kena faham, perjuangan Islam ni bukan atas dasar nak jadi menteri, bukan atas dasar nak jadi kerajaan, bukan atas dasar nak jawatan, bukan. Atas dasar nak Islam. Siapa nak Islam, dia boleh bersama dengan siapa pun, dan dia boleh bermusuh dengan siapa pun kerana Islam juga. Nak kerana Islam dia boleh berbaik, kerana Islam juga dia boleh bermusuh. Saya suka dengan kata-kata guru saya, Ustaz Siddiq. Dia katalah, kalau yang nak kira orang paling marah sekali dengan UMNO, aku dia kata. Aku betul paling marah sekali. Sebab kerana mereka lah aku masuk ISA, dia kata. Yalah. Sampai anak bini aku tak ada makan apa semua. Tapi walaknya aku pada Quran hadis, walaknya aku pada pimpinan ulama, walaknya aku pada perjuangan Islam, maka aku boleh terima kerana ketaatanku kepada ummah, ketaatan kepada agama Allah. Boleh terima, dendam lama boleh hilang. Mana taknya Ustaz Siddiq, orang lama kenal lah. Dia sampai kata sehari tak kata ke UMNO tak sah, dia kata. Dulu punyalah marahnya dulu. Tapi hari ini boleh berbaik. Kerana apa? Ini kerana agama Allah, kerana Islam. Ini tuan-tuan, sedarlah, kafir boleh bersatu untuk menjatuhkan Islam. DAP dan MCA bukan parti yang sama. Dia parti lain. MCA bahagian BN, DAP bahagian NIHA. Apa? PH sebenarnya. PH. Apa maksud PH? Parti Haprak. Boleh tak boleh sebut kat sini? Macam takut je. Dan kita cakap benda-benda. Takut benda. Siapa suruh panggil? Dia lain. Dia tak sama. Dia bukan satu geng. DAP dengan MCA tak satu geng. Tapi tuan-tuan perasan tak perasan, nak menegakkan Donzong, nak mengalahkan Jawi, mereka boleh bersama tiba-tiba. Sebab tu saya cakap, bodohlah kita kalau demi nak menegakkan Islam, tiba-tiba kita tak boleh bersama. Kerana Islam kita tak boleh bersama. Sedangkan puak-puak kafir, walaupun mereka berlainan-lainan parti, tapi sebab atas dasar nak jatuhkan Islam, nak jatuhkan orang Melayu Islam, maka mereka boleh bersama tiba-tiba. Tu nak hapuskan Jawi bersama apa? Lepas tu biar je lah. Ini bukan ceramah politik. Ceramah politik dia bawa bendera. Mana ada bendera? Dan ini penjelasan, nak bagi faham. Jangan, sebab tu saya cakap, pedulikan Islam. Jangan semayang saja, jangan zikir saja. Boleh tak kita dengan ratik zikir, kilang arak tutup? Tak jadi. Mereka ramai-ramai buat zikir 1000 kali baca. Tahlil la ilaha illallah 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Goyang-goyang kepala. Siap ada yang bangun. Gini. Kuat. Bangun ni zikir banyak-banyak. Kami nak zikir 1000 dengan kata kalau zikir 1000 kilang arak tutup. Lah kali sampai dah 999. Satu lagi. Sampai dah 999. Maknanya tambah satu lagi cukup 1000. Lepas tu dia kata, kita tanya kawan kita kat Shah Alam, macam mana tutup dah kilang arak? Dia pun telefon, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, macam mana tutup kilang arak? Tutup apa, tambah satu lagi, dia kata. Tak jadi apa. Nak ceritanya, zikir lah 18 juta sekalipun, tapi dengan tidak buat kerja Islam, maka tetap kafir juga akan tertegak, batil juga akan tertegak. Sebab tu kita kena faham, kalau kita hanya semata nak zikir, kita hanya semata nak semayang, kita hanya semata nak beribadat, buat bandingan antara kita dengan Rasulullah, antara zikir kita dengan zikir Rasulullah, mana hebat?
hebat zikir Rasulullah. Antara semayang kita dengan semayang Rasulullah, hebat semayang Rasulullah. Antara ibadat kita dengan ibadat Rasulullah, hebat ibadat Rasulullah. Walaupun Rasulullah ibadatnya hebat, semayangnya hebat, zikir hebat, Rasulullah tetap turun di medan juang jihad demi nak menegakkan Islam. Rasulullah juga terlibat dalam kecederaan dalam peperangan. Patah di Rasulullah di medan Uhud. Tiba-tiba kita kopiah tak jatuh. Faham maksudnya? Bukan suruh bagi jatuh kopiah tak. Nah, maknanya kita bersenang sahaja. Nah, tanpa mempedulikan perjuangan Islam. Tak malu ke kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tahun lepas kita digemparkan dengan orang menghina akan tubuh badan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat gambar natang, itulah natang tu. Nah, hidung tak siap. Nah, lepas tu dia buat sama, dia kata ni, ya Muhammad, kau ajar sungguh. Kami ustaz-ustaz pondok berhimpun bersama dengan masyarakat di sebuah masjid dekat Perak. Nak sebutlah nama, hari tu dah viral dah. Kan? Kat satu masjid tu kita buat. Itu pun masjid tak berani. Itu pelik masjid. Dia kata, tuan-tuan, kalau kita nak jaga rumah Allah, kitalah orang yang paling berani sebenarnya untuk mempertahankan agama Allah. Tapi jaga rumah Allah tapi penakut, tak payah ha? Betul tak? Nah, kita kata boleh tak nak pakai mic masjid? Ustaz dah nak buat juga, ustaz buat kat luar. Jangan buat kat dalam pekarangan masjid, dia tak bagi. Saya kata saya bukan nak ceramah dia, saya nak bela Nabi. Kami tak nak tanggung risiko. Nah, saya nak tanya dah, Tok Bilal azan sebut nama siapa? Tok Bilal azan sebut nama siapa? Kalau bukan dalam kalimah azan tersebut, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rebah Bilal bin Rabah. Suatu Nabi telah wafat, diminta oleh cucu Rasulullah untuk laungkan azan sebab rindu nak dengar suara Bilal, nak teringat balik zaman Nabi. Bilal kata tak boleh, nanti aku sedih, aku teringat ke Rasulullah. Rasulullah dah tak ada. Tapi bila sampai ke cucu Rasulullah minta, tak sampai hati nak tolak Saidina Bilal. Akhirnya Bilal naik ke tempat yang dia biasa naik, tempat dia melaungkan azan. Macam zaman Nabi ada lagi waktu tu. Akhirnya dilaungkan azan. Bila dengar lafaz azan Bilal, penduduk kota Madinah gamam, tercengang mereka. Mereka kata, Rasulullah hidup semula ke? Sebab dengar suara Bilal azan, teringat balik zaman Nabi. Berlari semua meninggalkan kedai-kedai, masuk ke dalam masjid. Nah, tak apa, semua lafaznya boleh disebut. Allahu Akbar boleh, asyhadu la ilaha illallah boleh, sampai ke asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menitik air mata Saidina Bilal dan akhirnya rebah beliau, jatuh pingsan. Kerana tak berdaya, kerana teringat akan baginda Nabi. Begitu tinggi kecintaan Saidina Bilal kepada baginda Nabi SAW. Ada pun kita nak jadi Tok Bilal azan sampai jatuh speaker. Tapi kadang-kadang kecintaan tak ada. Saya kata Bilal sini, Bilal tempat lain, sini okey. Nah, orang tak boleh balik saya ni. Nah, tapi nak ceritanya gitu. Kebanyakan setengah majlis surau, dia hanya menjalankan hari ini ibadat itu bukan sebagai ibadat yang makrifah kepada Allah, bukan ibadat kecintaan kepada Allah dan Rasul, tapi ibadat sebagai adat. Lagi-lagi pula kena hari ini dapat allowance. Pakai kod allowance tu. Slow azan sebab allowance belum masuk. Oh, macam tak larat. Nah, tanya apa ni? Tak ada apa-apa, kurang sihat gitu. Tengah-tengah tu datang Mendahari. Lambat sikit, sakit perut tadi. Sampai-sampai Mendahari pun ambil sampu, khak masuk dalam poket. Asyhadu Allah. Tiba-tiba lancar. Apa lancar? Masuklah dalam poket. Nah,
Bukan sini lah, tempat lain. Nah, kadang-kadang itulah kerana ada sesuatu imbuhan. Bukan salah ambil allowance, tapi jangan buat kerana allowance. Tu je. Nah, tak payah kata Tok Imam Tok Bilal. Ustaz ada gitu ustaz. Jenis orang panggil ustaz sampul. Tahu ustaz sampul? Imanuhum fi sampulihim. Iman mereka duduk dalam sampul. Nah, tebal sampul, sedap cakap. Nipis sampul, slow. Batu bendahari kalau nak test ustaz sampul ni, nak sekali bendahari try buat sekali. Nah, bubuh tebal-tebal kat dalam sampul tu. Tapi jangan buh 50 kopak duit masjid. Nak buh RM1. RM1. Nak bagi kat dia mungkin 150 ke 200 tak tahulah. Tapi buh RM1 penuh. Sekali salam tu Allah penuh tangan ni. Dia kata sedap ni sedap ni. Nah, dia pun balik rumah dia buka. Cik, RM1 kata. Nampak? RM1 punya. Aku ingat banyak dah. Aku bayangkan Pak Angka lah malam ni RM1,000. Nak lupun RM1. Nah, ada apa? Itu okey lagi. Ada sengau ustaz lagi lah. Tak balik dia. Sebab bendahari tak apa datang, sakit perut, makan kenduri banyak sangat. Jadi bendahari tak datang. Yang lain pula terlupa. Nah, duduk kat pekarangan masjid kat bahagian parking. Tak ada ni. Mujur Tok Siap nampak. Tok Siap nak kunci pintu. Ustaz, ada lagi. Ustaz tak balik lagi. Nah, itulah tak balik. Tahu lah. Kenapa ustaz? Ada barang tinggal ke apa? Tok Siap tanya. Tahulah macam ada tinggal juga. Sebab tadi salam tadi kosong je rasa ni. Nak Tok Siap kata, Tok ni dah hari tak datang tadi. Nak patut balik lah. Nak kawan tu tahulah Nak nanti dia mesej lah ke apa ke. Nak tak balik, duduk kat parking masjid. Tu pun motor Tok Siap nampak dia. Kalau Tok Siap tak nampak, Qiyam mulai dia sampai esok lagi subuh. Duduk dalam masjid tu lah. Allah tak balik. Sebab apa? Putih punya pasal, duit punya pasal. Habis dah. Dan kalau orang agamawan, Quran hadis dalam kepala pun bercita-cita terhadap dunia, mencintai dunia, apatah lagi orang awam macam kita, orang-orang biasa. Habis dah. Macam hari ni lah. Ni nama tempat ni apa? Kawasan ni? Kampung apa? Kampung Tanjung Musa. Musang. Musang. Kampung Tanjung Musang. Kampung Tanjung Musang. Dah takkan Kampung Tanjung Musang ramai ni, takkan yang lain jadi musang ke? Nah, ramai lagi dah. Ramai lagi. Kalau tak percaya tengok sembahyang Jumaat penuh mana. Sampai dalam kolam. Penuh sembahyang raya lagi penuh. Penuh ramai kalau ikutkan penduduk Islam di sini. Lagi-lagi negeri Kedah ni kira majoriti orang Islam. Nah, Perak tu campur lagi dengan Cina. Nah, ramai orang Islam tu ramai. Tapi berapa kerak yang boleh datang? Seramai ni je lah boleh datang. Sebab apa? Sebab tak boleh apa-apa. Datang pula tadi bawa duit, balik kosong. Mana? Mu masuk dalam tabung pula. Nah, tak boleh benda. Cuba tu imam umum, pengusi ke umum. Nah, esok malam Jumaat kan ramai umum. Malam esok ada kuliah? Ada? Malam esok ada kuliah umum. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita ada kuliah. Siapa yang datang kita akan bayar seorang RM1,000. Tak kira lah umur bapa umur pun. Nak, kita akan tetap bagi RM1,000. Budak kecil pun kita bagi RM1,000. Orang tua pun kita bagi RM1,000. Tengok malam tu, tok dia duduk atas katil hospital, dia heret masuk masjid. Siap dengan bawa meter-meter sini. Nampak? Dah boleh RM1,000. Habis dalam kampung semua bawa. Satu keluarga, family, habis dia bawa. Sebab apa? Sebab dunia punya pasal. Itu. Hari ni begini lah kerja buat kita. Kita mengharapkan dunia. Tak ada harapan dunia, tak ada. Sebab tu hari ni kita tengok manifesto yang dijanjikan oleh mereka puak-puak politik yang tidak berteraskan Islam. Akhirnya apa yang mereka sampaikan? Semua janjian dunia. Kita akan turun harga minyak. Hari ni kita menang, esok
turun harga minyak. Esok turun. Dah berapa kali esok dah ni. Nah, tak ada turun. Yang turun hujan adalah turun. Nah, dia janji dunia. Hapus betul janji. Semua bahagian-bahagian keduniaan. Kita yang mentaliti ni, cinta dunia ni, terpedaya. Tepuk makcik kan. Wow. Nah, hapus betul. Nah, kali mana hapusnya? Yang nak hapus pencen dia hapusnya. Nah, tak ada apa lah. Sebab apa? Sebab kita mandang dunia. Tak apa, bukan saya. Saya pun nak betul hapus. Saya pun nak harga minyak turun. Saya pun nak dunia tu. Tapi yang paling penting akhirat dulu. Nak janji dulu. Tutup kilang arak. Tutup pusat judi. Yang tu patut janji dulu. Soal minyak, soal apa, tak apa lagi. Tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian. Dunia kita kalau jatuh, insya-Allah kita boleh naik balik. Nah, negara kita orang kata nak bankrupt dah. Hutang terlampau banyak. Nah, tak apalah, kita berjuang, mana tahu barisan ulama berjaya memimpin negara pada satu hari ini. Kemudian kita nak pulihkan balik dunia ni, nak pulihkan balik ekonomi. Insya-Allah berkat daripada Allah Ta'ala boleh pulih balik. Nah, Allah tolong. Jadi berkat balik. Ni yang sebab ekonomi jadi jatuh. Ni sebab tak berkat. Apa tak berkat? Nah, Nabi kata dah, jangan buat cukai. Cukai ni haram pada orang Islam. Cukai ni untuk orang kafir. Orang Islam dikutip zakat. Dah buat juga. Nah, buat juga. Tak nak ikut Quran, tak nak ikut hadis, nak ikut kepala sendiri. Pakar matematik mengatakan, kalau kita naikkan cukai, maka bank negara, duit dalam negara akan meningkat. Sebab apa? Sebab orang semua ni bayar cukai. Bila bayar cukai, duit jadi banyak lah. Patutnya ikut pakar matematik, logik akal begitu. Nak hidup atas muka bumi Allah, bukan pakai logik akal semata-mata. Pakai ikut Allah. Kalau nak main logik akal, kalau kita terkentut semayang, yang pergi sapu muka, apa sapu bonggong lah. Nak main logik akal, betul tak? Kita tengah semayang, Tok Imam amin, kita pun amin, dalam duk min tu keluar ke belakang, petepuih gitu. Kentut lah maknanya. Goyang kain melekat Lain kali tak apa, dia pun keluar daripada jemaah, nak pergi keluar, nak pergi ambil uduk semula. Sebab uduk batal lah. Tengah nak ambil uduk, kawan dia geng masbuk. Kawan dia pun sampai kata, "Mat, hang buat apa, Mat?" "Dah, ni aku batal wuduk jadi aku terkentut. Jadi aku nak ambil semula lah." Kawan dia kata, "Ya, pergi sapu muka buat apa?" "Kenapa pula?" dia tanya. "Dah, yang kentut siapa?" Kawan dia tanya. Dia kata, "Yang kentut ponggong." "Dah, hang pergi sapu muka." "Sapu bonggong lah, sebab yang kentut ponggong." "Bodoh lah ni, pakai akal sikit." Kawan dia kata. Dia pun kata, "Ya tak juga Loh, selama ni aku silap tak pakai akal." Dah, akhirnya selak mereka di sapu bonggong. Ni panggil mazhab bonggong. Tu kalau nak pakai otak semata-mata, nak pakai akal semata-mata, tak boleh pakai akal. Memang yang kentut ponggong. Tapi dalam Quran sebut benda, "Fagsilu wujuhakum." Sapu, basuh muka kamu. Basuh muka. Nampak? Bukan pakai akal, bukan pakai otak. Ada bahagian boleh pakai akal, ada bahagian boleh pakai otak, ada bahagian tak boleh, kena pakai syarak Quran hadis. Tapi tak nak pakai dah, patut ikut logik matematik, makin bertambah duit negara. Sebab kutip cukai banyak, makin kurang. Hutang pula makin melambat. Sebab apa? Bukan soal matematik, tapi soal tak ada berkat. Berapa ramai di antara kita kadang-kadang gajinya ribu-ribuan, 4-5-6 ribu gaji, tapi hidup melarat juga, hutang keliling pinggang. Hutangan ceti lah, peti air bayar tak habis lagi. Macam-macam hal, hidup jadi sempit, susah. Yang ni nak bayar, tu nak bayar ni. Padahal gaji sedap dah, 4-5 ribu dah gaji. Ada orang kerja guard sekolah, gaji 1,000 gaji, kenyang nyanda makan. Elok cukup. Sebab apa? Yang penting keberkatan, bukan kuantiti. Apa guna kuantiti banyak tapi Allah tarik keberkatan, akhirnya kuantiti yang banyak akan jadi sedikit.
Tapi kalau kuantiti yang sedikit, Allah berikan keberkatan walaupun sedikit tapi merangkumi, cukup untuk semua. Nah, tak nak ikut cakap ulama. Kita pun konon-konon percayalah kepada pakar-pakar sebagai contoh. Nah, ada gak yang cakap, dia kata geng-geng lebay reti ke? Main-main ekonomi ni. Ada dulu dia cakap ke Menteri Besar Kelantan Tok Gurut Ni Aziz. Dia kata geng Tok Lebay ni pandai ke saham-saham ni? Geng Tok Lebay ni pandai ke nak urus ekonomi negara? Pandai ke kewangan? Apa jawab Tok Guru Ni Aziz? Dia kata ambo meme dok erti dia. Kecik Kelantan lah. Ambo dok erti. Ambo dok erti seher-seher. Seher tu maknanya saham lah. Dia seher benda pula. Ambo dok erti seher. Ambo dok erti kewangan ni. Ambo reti ayat Quran. Ambo reti hadis Nabi. Ambo ikut ayat Quran kata. Ambo ikut apa hadis kata. Ikut Quran kata apa, ikut hadis kata apa, selebihnya serah pada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Tu kerja kita. Nampak? Selebihnya serah pada Allah, Allah akan berikan keberkatan di dalam kehidupan. Itu je. Bukan payah. Nah, bukan nak jenuh-jenuh fikir. Kita tak boleh nak fikir sebab bumi bukan tempat kita. Bumi bukan milik kita. Bumi milik Allah. Nak fikir macam mana? Yang kita kena buat, tugas kita sebagai ni. Ya ayuhan nas su'budu, kata Allah. U'budu, kamu tu hamba. Jadilah diri kamu sebagai hamba. Bila hamba taat sudah perintah Allah. Allah kata boleh, boleh. Allah kata tak boleh, tak boleh. Jangan banyak cakap. Allah kata lah. Allah kata bibi lah. Jangan nak kona sana, nak kona sini. Tu maksud u'budu. Tu maksud abdun. Tu maksud hamba. Kadang-kadang hari ni orang tak faham apa itu pengertian hamba. Nah, ini lagi satu puak gila. G25. Kan? G25 maksud apa lah? G25 tu. G tu geng kot tak? 25 tu maksud apa? 25 tu lembu rasanya. G25 geng lembu namanya. Nah, dia kata apa? Murtad ni antara orang tu dengan Tuhan. Kita jangan masuk campur. Gila. Patutnya kerajaan ambil tindakan kepada mulut-mulut macam ni. Ini dah ustaz-ustaz camah ginilah dia tangkapnya. Dia bannya. Dia sekatnya. Yang cakap berlanggar dengan syarak, langgar dengan Quran, langgar dengan hadis, senyap. Tak kata apa, tak ada tangkap, tak ada apa, senyap. Padahal yang mana bahaya? Cakap gini bahaya ni. Dan kalau orang yang ilmu agamanya atas para, sikit-sikit je ilmu agama, dengar-dengar gini, betul juga dia kata. Habis tak rosak akidah tuan-tuan. Lepas tu saya cakap, hari ni kita digemparkan dengan penyakit apa nama tu? Penyakit apa? Bahan coronavirus. Penyakit coronavirus ni dia tak ada tanda-tanda, diri-diri elok, pum, jatuh mati tu pun. Dah masih lagi belum jumpa penawar dia. Nak ubat macam mana? Kita pun tak suka gak, kita pun takut gak dengan coronavirus. Ada entah siapa hari tu dia main-main, dia tulis kat dalam WhatsApp. Dia kata kat Pantara Mes dah ada seorang suspek. Pantara Mes dengan sekolah kami dekat. Takut kami nak keluar pun. Nak pergi beli barang pun takut. Lah kali rupanya berita ini palsu. Kau hajar sungguh. Main-main pula benda ni. Benda ni bukan boleh main-main. Nampak? Mana takutlah kita juga dengan ni coronavirus ni. Dengan penyakit Wuhan ni. Tapi tuan-tuan, takut-takut kita pun, andai katalah di antara kita mungkin ada yang terkena, kan bukan kita doa, tapi andai kata kalau terkena juga, nak paling kuat mati, tu je. Dah kalau mati, dah mati kapan semayang? Settle dah. Tapi nak ceritanya, penyakit tu tak menyebabkan dia masuk neraka. Tak ada. Tak ada beratur depan neraka Jahannam, malaikat tanya, kenapa ni masuk neraka? Kena penyakit Wuhan. Kena coronavirus. Nah, tak masuk. Nah, kencing manis tak masuk. Nah, kenapa masuk? Kencing manis. Nah, dah. Kencing manis tak masuk neraka. Sakit jantung tak masuk neraka. Dia cuma penyakit jasadi. Penyakit di alam dunia ni. Saya kata alam akhirat nanti masuk lubang kubur, penyakit tu tak ada dah. Betul tak? Ada bila mayat dah masuk dalam kubur, nak Tok Imam pun tengok, sian.
Sampai mati kencing manis lagi. Mana ada, kencing pun tak ada dah. Nampak? Mati mana ada dah, sakit, penyakit tak ada dah, habis, selesai. Bahagian dunia, selesai. Maknanya kalau terkena kat penyakit ni, coronavirus ni, dia tak menyebabkan masuk neraka. Dan bila dia mati, orang buat tahlil. Allah terima tak tahlil? InsyaAllah Allah terima. Buat tahlil, baca doa apa semua, insyaAllah Allah terima. Tapi tuan-tuan, ada orang dia tak kena penyakit coronavirus ni. Tak kira lah influenza ke apa, dia tak kena penyakit, dia sihat elok. Kemudian dia mati. Cuma masa dia hidup, dia kata betul juga murtad ini itu antara dia dengan Tuhan. Kenapa kita nak masuk campur? Dia pegang pandangan ni dan kemudian dia mati. Ataupun dia pegang pandangan kata kenapa kita nak potong tangan orang mencuri? Kan zalim. Apa pula main potong-potong tangan? Dia tak tahu ni ayat Allah. Allah suruh. Tiba-tiba dia mati. Saya nak tanya, matinya Islam ke kafir? Nampak? Sini bukan kafir, sini apa? Kapiak. Sedap sikit bunyi. Nampak? Jadi kafir. Bila jadi kafir, walaupun katalah orang kapan dia sembahyang siap tanam kat perkuburan Islam, tak apalah bahagian zahir. Orang pun pakak-pakak buat tahlil. Saya nak tanya, tahlil orang ramai tadi, Allah terima ke atau Allah tolak? Tolaklah sebab mati kafir. Mati lawan hukum Allah. Mati bercanggah dengan syariat Allah. Nampak? Ini lebih bahaya. Orang tak sedar bahawa virus merosakkan akidah sedang berleluasa dalam masyarakat kita pada hari ini. Orang yang hanya nampak coronavirus saja. Nampak? Memang kita takut juga dengan coronavirus. Kita takut dengan wabak penyakit ni. Tapi penyakit ni paling kuat pun akibatnya mati. Tapi tak sebab masuk neraka. Tapi main dengan penyakit rohani ni, bercanggah dengan hukum Allah, langgar hukum Allah, mati, tak selesai di alam sana. Duduk dalam neraka siang dan malam. Habis duduk dalam neraka selama-lama ni. Nampak? Sebab apa? Mati sebagai kafir. Walaupun pakai kopiah 4 lapis, Islam bukan duduk pada kopiah. Islam bukan duduk pada baju Melayu. Islam bukan duduk pada janggut. Islam bukan duduk pada kain pelekat. Islam duduk di dalam hati. Tak ada guna kalau kopiah bertingkat-tingkat. Baju Melayunya hebat, kain pelekatnya hebat, pakaian Islamnya hebat sungguh, tetapi dalam hatinya menolak akan hukum Allah. Dalam hatinya berlanggar dengan hukum syariat Allah, tidak bersama dengan alim ulama, tidak bersama dengan perjuangan Islam, maka dikhawatiri matinya tidak diterima akan keislamannya. Allah sebut dalam ayat ke-8 suratul Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan di antara manusia itu ada yang berkata kami telah beriman kepada Allah dan kami telah beriman kepada hari akhirat. Dia kata, ramai di antara kita kata gitu kan. Kita beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, tapi Allah jawab amahum bimu'minin, padahal mereka sebenarnya tidak beriman di sisi Allah. Rupa-rupanya sisi manusia dia nampak beriman, sisi Allah mardud, ditolak akan keimanannya. Akhirnya matinya dalam keadaan kafir, duduk dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Patutlah muka lain macam 95 minit dah. Jadi tak apalah, kita berhenti setakat ni dulu. Moga-moga dengan izin Allah kita dipertemukan lagi pada kuliah-kuliah yang akan datang ke. Kalau dijemput lagi insya-Allah. Tapi dah kerah mungkin ni, rasanya sekali ni je lah. Dia bukan kerah, bukan apa. Keadaan masyarakat yang leka, yang lalai. Macam kita nak kejut orang tengah tidur, sedang rumah tengah terbakar. Rumah terbakar tu. Kita duduk kat luar. Orang Perak panggil yop. Yop, oh yop. Rumah terbakar yop. Kita duduk kat luar begitu. Kawan tu makin sedar, siap peluk lagi, bantal peluk. Padahal bahagian dapur hangus teruk lah. Dia tak rasa lah tengah tidur nyenyak. Habis macam mana nak selamat? Nak ketuk pintu dulu bagi salam. Assalamualaikum. Buka pintu ni, rumah terbakar tu. Takkan nak buat begitu. Terajang pintu lah, kedegang. Nampak? Tarik terus dia. Nampak? Dia tengah tidur tu, tarik terus. Tarik kan pelikat dia.
cabut. Nampak? Tarik juga nak kira bogey tak bogey. Dah ni, terbakar ni. Tarik, campak keluar. Baling terus. Dan takkan nak letak elok-elok sebab nak cepat. Baling, khak ni, tergolek kawan tu. Kawan-kawan tu membangun. Ni apa ni? Kau hajar semua masuk rumah orang, tak bagi salam. Nak teranjang pintu rumah aku. Lepas tu campak aku. Nak. Dia kata kau hajar. Bukan kau hajar, nak selamatkan hang. Sebab takut nanti hang terbakar. Gitu lah keadaan masyarakat kita hari ni. Agama kita hari ni dah semakin teruk dikena tindas. Dan kalau umat Islam masih lagi tak sedar, takkan nak ajar tuan-tuan, Islam kita kena tindas tau. Takkan nak ajar gitu. Nak kafir makin kuat lah. Takkan nak cakap gitu. Nampak? Nak kena pam, bantai sekali. Nah, baru kita sedar, baru kita nampak keadaan sebenar kita. Supaya macam awal tadi permulaan kuliah kita sebut, jangan kita hanya beribadat nafsi-nafsi sahaja. Ini kesimpulan kuliah kita. Jangan kita hanya nak pentingkan semayang kita sahaja, puasa kita sahaja, zakat kita sahaja, zikir kita sahaja, baca Quran kita sahaja, tanpa mempedulikan masyarakat di sekeliling kita. Bukan hanya dalam negara kita, di Uyghur sama. Di seluruh dunia kita kena ambil berat. Sebab kita semua saudara se-Islam. Mungkin dari sudut kebangsaan kita tidak sama. Kita orang Melayu, mereka orang Turki, mereka orang Palestin, mereka orang Arab, mereka orang Bangladesh, mereka dan sebagainya. Kebangsaannya berbeza. Tapi dari sudut agamanya kita sama. Kita Islam. Sebab itulah bangsa tidak boleh menyatukan umat, tetapi agama boleh menyatukan umat. Nak campur kita Melayu dengan Arab, dah tak boleh sama dah. Arab cakap lain, Melayu cakap lain. Tak payah kata Arab dengan Melayu, Melayu sama Melayu kadang-kadang pun payah. Nak belah Kedah, logat lain. Belah Selangor, orang Jawa cakap lain. Belah Johor lain, Kelantan Terengganu lagi lain. Nak menyatukan sama kita dari sudut kebangsaan, dari sudut kenegerian. Tapi nak menyatukan kita dengan sebab Islam, kita boleh bersatu atas nama Islam. Maka kesatuan kita, kerjasama kita, semua adalah kerana Allah Ta'ala, kerana Islam. Seperti mana bacaan yang kita baca dalam doa iftitah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku, matiku lillahi ta'ala, semuanya lillahi rabbil alamin, hanya kerana Allah, Tuhan sekalian alam. Barulah kita akan selamat di dunia dan di hari akhirat, insya-Allah. Moga-moga kita yang hadir pada malam ini dan akan diizinkan Allah untuk kita dimasukkan ke dalam syurga-Nya bersama dengan para nabi dan rasul, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi dengan syarat kita mesti memperjuangkan agama Allah, mesti bersungguh-sungguh, bermati-matian mempertahankan agama Allah. Baik. Di macam biasalah, mana kuliah ceramah saya pergi, kita ada bawa sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami ada di bahagian luar masjid. Jadi pakat-pakatlah habis sembahyang isyak lagi, tuan-tuan bolehlah tengok-tengok membeli sambil menderma untuk menampung perjuangan sekolah kami, supaya esok kami dapat melahirkan generasi ulama-ulama yang membimbing masyarakat, yang tidak pernah gentar kepada sesiapa pun, tidak pernah gentar pada kerajaan, tidak pernah gentar kepada sesiapa pun, melainkan gentar dan takutnya hanya kepada Allah dan taatnya hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita nak, barisan ulama seperti ini yang kita nak lahirkan, supaya inilah menjadi tunggak dan benteng kuat terhadap umat, terhadap agama ini, insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malal salihin.
wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bi mautis syuhada, wa adkhilal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Ya Allah ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkanlah agama ini ya Allah, satukanlah hati-hati kami ya Allah, dan letakkanlah kami di barisan hadapan dalam mempertahankan agamamu ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikanlah kami di dalam mempertahankan agamamu ya Allah, matikanlah kami dalam perjuangan ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dan izinkanlah kami bersama dengan para nabi kami di dalam syurga-Mu nanti ya Allah. Tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah, bantulah kami ya Allah. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan saya ada satu permintaan, marilah tuan-tuan, dengan penuh rasa takzim di dalam hati kita akan kebesaran Tuhan kita, marilah kita bertakbir dengan sekuatnya, tanda keagungan Allah di dalam hati kita. Takbir! Allah!